Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung dengan asas nombor. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, baik, asas nombor ini sebenarnya ialah kunci kepada segala pengiraan dalam kehidupan harian kita. Okay, sedikit sejarah. Sejarah. Kamu pernah nampak tak ni gambar-gambar yang bergerak laju tu? Baik. Jadi asas nombor ni kalau dalam sistem komputer kita ada kita ada CD ya, masa dulu kita ada CD. Jadi setiap aksara dalam CD tersebut akan diwakili oleh sistem nombor. Contohnya kalau A, kalau huruf A contohnya nama huruf A. A tu diwakili oleh sifar satu sifar. Contoh Jadi setiap aksara dalam sistem komputer tu, aksara ni macam huruf lah dalam sistem komputer tu ada diwakili oleh sistem nombor. Itu dalam komputer. Ada juga penggunaan asas nombor ni dalam bidang yang lain macam bioteknologi, dalam bidang misalnya bidang aero angkasa, farmasi pun ada juga guna sistem nombor. Sebenarnya nombor ni memang kita guna dalam kehidupan harian kita. Baik. Di bawah tu ada beberapa gambar tokoh. Sebenarnya tokoh yang pertama ni kalau kita tengok yang tengah ni kan. Okay. Sebenarnya itu ialah Brahmagupta. Ini seorang ahli astronomi yang berasal dari negara Rajasthan, dari barat laut India, yang memperkenalkan digit sifar. Dan ia perkembangan nombor sifar ni berlaku di zaman pemerintahan Asoka pada abad ke-4 Masihi. Dan Asoka ni masa ni dalam apa? Empayar Gupta. Kalau kamu belajar sejarah tu. Dan ada juga direkodkan bahawa nombor ataupun simbol satu pada Buddha. Dan 100 tahun kemudian catatan ni ada juga penemuan tentang penggunaan simbol 2, 4, 6 dan 9 dalam catatan Buddha tersebut. Okay. Dan perkembangan nombor ni kemudiannya telah lebih diperincikan oleh ahli matematik yang berasal daripada Parsi ataupun Iran lah sekarang ni, iaitu Al-Khawarizmi. Yang ni gambar yang tengah tu, itu ialah Al-Khawarizmi. Baik, Al-Khawarizmi ada membincangkan tentang nombor-nombor dan dia tulis dalam buku. Buku tu bertajuk tentang pengiraan dengan angka Hindu. Buku pada tahun 825 Masihi. Dan juga turut direkodkan oleh ahli matematik Arab yang bernama Al-Kindi. Kalau kamu pernah dengar Al-Kindi, pada 830 Masihi. 5 tahun lepas Al-Khawarizmi punya buku, dia sebut dalam buku tentang penggunaan angka India. Dan sebenarnya perkembangan asas nombor ni telah menjadi asas kepada perkembangan nombor di negara-negara barat. Dan suruh juga sedikit sejarah bagaimana asas nombor ni berkembang. Kita guna sekarang ni ialah asas nombor yang moden lah, nombor moden. Itu sedikit sejarah tentang asas nombor. Kita kena hayati sikit lah dalam kita belajar macam tu je matematik ni, kita hayati sikit. Okay. Kemudian kita tengok dalam di sekarang lah, zaman sekarang ini, asas nombor yang ada ialah asas nombor 2 hingga 10. Jadi kalau kita nak kenal asas nombor 2, nombor asas 2, hanya kita gunakan 2 digit saja, sifar dengan 1. Itu sebabnya kita namakan dia binary. Nombor binary kalau dalam sistem komputer. Ini binary bahasa Inggeris lah. Binary bahasa Melayu dia. Dia hanya gunakan sifar 1. Kan macam cikgu cakap tadi, kalau huruf A tu dalam sistem komputer contohnya kita
diwakil dengan satu sifar, ada berapa ni sifar? Ada 5. Contohlah. Kamu boleh refer balik lah. Jadi A diwakili oleh sistem binary yang ini. Contohnya. Cuba tengok asas 8. Asas 8 maknanya nombor-nombor dia akan terdiri daripada digit-digitnya ialah sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tak ada. 8 tak ada. Cuba tengok asas 10. Nombor yang biasa kita dengar sekarang ni. Yang kamu biasa sebut kan. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tak ada. Dia paling tinggi 9. Asas 10 ada 10 nombor. Tapi digit dia antara sifar dengan 9. Okay. Sekarang kita tengok soalan contoh yang pertama. Berikan 2 contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga nombor asas 10. Okey, bagi 2 contoh dia kata ni kan, bagi 2 contoh. Okey. Untuk asas contoh asas 2, nombor asas 2. Dia boleh bagi ni, satu sifar asas 2. Kita sebut satu sifar asas 2. Ini kita sebut apa? Satu sifar 1 asas 2. Kita akan gunakan digit sifar dengan 1 saja. Katalah 6. 6 ni digit yang kita gunakan sifar 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. 6 tak ada. Jadi nombor yang kita boleh tulis kat sini contoh dia 3, 5 asas 6. Ni boleh. Tapi kalau cikgu tulis 3, 6 asas 6, ni salah. Tak ada nombor, tak ada digit 6 dalam asas 6. Ingat tu. Macam contoh 9 ni. 9 ni digit dia sifar sampai 8 aja. 9 tak ada. Jadi kita boleh bentuk nombor dengan digit antara sifar sampai 8. Misalnya 79 asas 9. 78 asas 9. Okay. Tapi kalau kita buat 99 asas 9, ini tak ada. Tak ada, tak wujud. Okay. Baik, seterusnya. Apakah nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 hingga nombor asas 10? Okey. Pada setiap nombor asas, pada setiap nombor mengikut asas, ada nilai tempat. Jadi ini teori dulu. Ini konsep dia dulu. Katakanlah kamu ada nombor 1, 1, 1 asas 2. Jadi pada setiap tempat ini, pada setiap nombor ni, ada tempat. Dan ada nilai tempat. Kalau dia nombor asas 2, nilai tempat yang pertama ialah A kuasa sifar. Maknanya kat sini ialah 2 kuasa sifar. Nilai tempat ni. Nilai tempat nombor yang pertama ni. Nilai tempat nombor yang kedua ialah 2 kuasa 1. Ini maksud dia ni. 2 kuasa 1. 2 tu. Nilai tempat yang ketiga ni, yang ni ketiga, ialah 2 kuasa 2. Jadi 2 kuasa sifar apa? 2 kuasa sifar ni sama dengan 1. 2 kuasa 1 ni sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi ada nilai-nilai tempat ni. Jadi bila nombor ni nombor asal 2, nilai tempat yang pertama ialah 1. Nilai tempat yang kedua ialah 2. Nilai tempat yang ketiga ialah 4. Nilai tempat. Jadi apa-apa minta perhatian juga. Apa nombor bila dia kuasa sifar, 2 kuasa sifar, jawapan dia berapa? 1. 1. Kalau 3 kuasa sifar, jawapan dia berapa? 1. Kalau 9 kuasa sifar, jawapan dia berapa? 1 juga. Betul Razik. Ni 1 juga. Jadi apa-apa nombor kuasa sifar, semua ni ialah 1. Dia cuma apabila ini 3 kuasa 1, 3. 4 kuasa 1, 4. 2 kuasa 1 berapa? 2. 4 kuasa 1 berapa? 4. 8 kuasa 1 berapa? 8.
8. Jadi apa-apa nombor kuasa 1, kita akan dapat balik nombor dia. Okey, kita akan dapat balik nombor dia. Dia akan mula dekat sini. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Ini semua nombor-nombor kuasa 2. Ini semua nombor kuasa 5. Ini semua nombor kuasa 7. Ini ialah nilai tempat. Kalau dia nombor asas, katakanlah dia punya nombor tu asas 3, cikgu buat 2, 1, asas 3. Okay, sini pun ada nilai tempat, dekat sini pun ada nilai tempat. Ini ialah nilai tempat dia 3 kuasa sifar, sini 3 kuasa 1. Itu nilai tempat. Kita tengok contoh. Okay, nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. 6, 2, 3, 1, asas 8. Boleh nombor ni boleh dalam asas 8 sebab tak ada nombor 8. Okay, baik, setiap nombor ni ada nilai tempat dia. Jadi nilai tempat dia kita mula daripada ujung ni. 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Oh sorry. Pasal 8 kan? 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okay, ini nombor asas 8 dan ini ialah nilai nilai tempat nombor-nombor tersebut. Macam tu. Okay. Dia suruh nyatakan nilai tempat kan. Okay. Kemudian tengok yang B pula. 1, 1, 1, 1, sifar 1, asas 2. Okay. Ini ialah nombor. Nombor asas 2. Okay. Mesti dalam nombor tu ada nilai tempat dia. Okay. Nilai tempat bagi nombor asas 2 ni, kita mula dari belakang. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5. Maknanya nombor ni, setiap nombor ni ada nilai tempat dia. Ada nilai tempat dia. Kalau asas 2, 2 lah. Kalau asas 8, 8. Ya? Bagaimanakah anda menyatakan nilai digit bagi satu nombor dalam pelbagai asas? Tadi, nilai tempat. Okey, sekarang kita nak tengok nilai digit. Digit ni apa? Digit ni apa? Digit ni dia punya nombor tu lah. Nombor tadi. Okey, contoh kita ada dua kaedah. Yang pertama, kita guna kaedah pendaraban digit. Satu lagi guna kaedah penggunaan blok. Okey, satu guna pendaraban digit, satu lagi guna blok sebagai nilai digit. Kita tengok dua-dua. Biasa kita akan gunakan pendaraban digit dengan nilai tempat lah, lagi senang. Mana-mana yang kamu rasa senang. Okey, soalan kita nak cari nilai tempat nombor 1 ni. Kita nak cari nilai digit pula. Nilai digit. Okay. Sekarang ni kamu pergi 1 sifar, ini nombor. Okey. Ini nombor. Nombor dalam asas 2. Nombor asas 2. Okey, langkah pertama ialah kamu cari dulu, tulis dulu nilai tempat. Tulis dulu nilai tempat. Okey, ini 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okey, kita nak cari apa nilai digit 1 kat sini. Nilai digit sama dengan 1, ni 1 ini darabkan dengan nilai tempat dia, 2 kuasa 1. 2 kuasa 1 berapa? 2. 2, 1 darab 2, 2. Jadi ni nilai digit 1 ni sebenarnya ialah 2 dalam asas 10. Tu nilai digit dia. Satu lagi cara ialah dengan gunakan blok. Okey. Ini nilai tempat ni okey. Kamu dah letak dah 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 kan? Okey, apa maksud 2 kuasa 1? 2 kuasa 1 ialah ada 2 blok. Ada satu saja 2 blok ni. Nampak ada 2 blok kan? Ada 2 ketul ni kan? 2 blok ni, 2 unit ni. 2 kuasa 1 ialah 2 blok. Jadi nilai dia 2. Itu kalau nak guna blok. Kita tengok satu lagi contoh. Okay. Macam mana kita nak nyatakan nilai digit nombor dalam asas 3 pula. Okay. Nilai digit. Okay. Kalau kamu gunakan mendarab digit dengan nilai tempat, tadi nombor dia 2, sifar, 1, 2. Okay. Ini nombor dalam asas 3. Okay. Tuliskan dulu nilai tempat. Okay. Nilai tempat dia berapa daripada ujung ni?
3 kuasa, ni asas 3 kan? Okey, 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. Okey, lepas tu kita nak tengok apa nilai digit 2 ni. Darabkan je lah. Nilai digit sama dengan 2 darabkan dengan 3 kuasa 3. Okey, 3 kuasa 3 berapa? 3 kuasa 3 berapa? 3 27. kuasa 3 darab 3 darab 3, 20. 3 kali 27. Okey, 27 darab dengan 2 berapa? 50? 54. Okey, ini kaedah yang pertama, mendarabkan digit dengan nilai tempat. Darab digit tu, darab digit ni, digit apa yang kita ada ni, digit ni dengan nilai tempat dia, dengan nilai tempat dia. Okey, kalau kita guna blok, kalau kita nak guna blok untuk cari apa nilai 2 dalam asas 3 ni, okay, kita dah tahu ni nilai tempat. Maknanya kita darabkan 3 kuasa 3 ni. 3 kuasa 3, kalau kita lukis blok, bermakna kita ada 3 blok, 3 blok panjang, 3 blok lebar dengan 3 blok tinggi. Sebab dia jadi cube 3 kuasa 3 ni dia jadi cube. Kalau bahasa Inggeris cube. Ataupun kuasa 3 tu mewakili satu kubus kan? Kubus kalau bahasa Melayu. Kubus. Jadi ini ialah 3 darab 3 darab 3 satu ni. Tapi oleh kerana ada 2 nombor, kita letak 2 kubus. 3 kuasa 3. Jadi dia akan darab 2 darab juga dengan 3 kuasa 3. Jadi sekarang ni ada berapa blok? Ada 2 blok 3 kuasa 3. Kira lah. Kamu kena satu kerja lah, kamu nak kena kira lah pula Blok ni ada 27, blok yang ni pun ada 27. Jadi jumlahnya ialah 54. Itu kalau nak guna blok lah. Satu lagi contoh. Baik. Kita nak nyatakan nilai digit dengan gunakan kaedah ban, dengan gunakan kaedah blok. Okey. Ini nombor dalam asas 5. Okey. Nombor asas 5. Okey, nombor dia apa? 4, 4, 3, 2. Okey, cikgu letakkan nilai tempat. Nilai tempat. Letak nilai tempat dulu. Ni 4, 5 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Okey. Baik, sekarang ni macam mana kita nak cari nilai 4 ni kan? Nilai tempat dan digit 4 ni. Okey, maknanya kita darabkan nilai digit 4 ni dengan 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa 3 berapa nilai dia? 5 kuasa 3. Saya tekan kalkulator. 125. Okey, betul? Betul-betul. 4 darab dengan 125, dapat jawapan dia 500. Dapat yang ni. Okey, itu kalau kita darab digit dengan nilai tempat, kita dapat jawapan nilai digit. Kalau kita guna blok, kalau nak guna blok ni. Baik, ini pun sama, nombor yang sama tadi, nombor yang sama. Okay. Kita tahu dia punya nilai tempat. Okey, apa maksud 5 kuasa 3? 5 kuasa 3 ialah bentuk macam tadi juga. Ada 5 kotak panjang, 5 kotak lebar dan 5 kotak tinggi. Dia akan jadi bentuk cube. Dia akan jadi bentuk cube. Kalau cikgu lukis penuh, dia akan jadi macam ni lah. Macam tu, macam ni. Macam tu. Dia akan jadi 5, 1, 3, 4, 5. 5 macam tu. Itu sebab kamu belajar apa, kuasa 3 tu kan. Itu bentuk cube. Ni pun sama, 5. Macam tu. Jadi itu cara kita menggunakan kaedah blok untuk mencari nilai digit tadi. Pergi cepat. Ini kita sama. Bagaimana menyatakan nilai digit dalam pelbagai nombor asas? Ini pun sama juga. Okey, nilai digit 2 dalam asas 8. Letakkan nilai tempat. Darab saja 2 ni dengan 8 kuasa 2 dapat nilai digit. Okey, penggunaan blok. Kalau ni nombor asas 8 yang sama sebelah ni. Okey. Kita tahu nilai tempat ni 8 kuasa 2. Jadi 8 kuasa 2 maknanya kita ada 8 panjang dengan 8 lebar. Satu ni lah, satu flat surface ni ada 8 lah semua ni. Ni tak sampai 8 ni. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tegak ni pun mesti ada 8. Macam tu. Baik, jadi satu ni ialah 8 kuasa 2. 8 kuasa 2. Jadi kita ada 2 nombor.
kita ada 2 blok 8 kuasa 2. Jadi kita darab je lah 2 dengan 8 kuasa 2 tadi dapat juga 128. Ya. Baik. Ini latihan. Nyatakan nilai digit yang bergaris sebagai setiap nombor berikut. Ni dia nak nombor bergaris saja. Jadi ini 5 darabkan dengan nilai tempat. Nilai tempat ni kalau asas 9, ini 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, sini 9 kuasa 3. Jadi nilai digit 5 ni ialah 5 darab 9 kuasa 3. Okey, berapa 9 kuasa 3? Kamu darab 9 kuasa 3 tu. Okey, dapat berapa? 9 kuasa 3 berapa kelas? Ambil kalkulator. 729. 7? 729. 7 berapa kelas? 7? 729. 729 darab 5? 36. 3645. 6. 3,000. Yang ini kita boleh sebut 3,645 sebab kita dah menukar jadi nombor asas 10. Nilai digit tu, kita dah jadikan dia nilai nombor. Kita boleh sebut 3,645. Tapi nombor dalam asas ni kita tak boleh sebut macam tu. Tak boleh sebut 5,037 asas 9, tak boleh. Kita sebut 5 sifar 37 asas 9. Okay, pergi pada B ni pula. 35 sifar 1 asas 6. Okay, mula kita letakkan apa? Nilai tempat. Ni 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2, 6 kuasa 3. Okay, 5 ni nilai digit dia berapa? Nilai digit 5. Nilai digit 5 sama dengan 5 darab dengan 6 kuasa nilai tempat dia 6 kuasa 2. Okay, 6 kuasa 2 berapa? 36. 36. 36 darab 5 kelas? 180. 180. Macam tu lah. Okay, macam tu. Itu ialah contoh nak cari nilai digit. Seterusnya, bagaimana anda menyatakan nilai nombor? Tadi kita mula-mula tadi kita tengok apa? Nilai tempat. Okay, yang pertama nilai tempat. Yang kedua kita tengok apa? Nilai digit. Okay, ini dah settle. Sekarang nak tengok nilai nombor. Okay. Baik, macam mana nak tentukan nilai nombor bagi satu nombor dalam pelbagai asas? Tengok nilai nombor bagi nombor dalam asas 2. Kita boleh guna dua kaedah. Proses pengumpulan boleh atau penambahan nilai digit guna blok lagi sekali tadi. Okay, kita buat satu-satu dulu. Contohnya ada nombor 11, 11, sifar, sifar 1. 11, sifar, sifar 1, asas 2. Okay, macam mana nak tukar jadi nilai nombor? Letakkan nilai tempat bagi setiap asas ni. 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Yang ni. Okay, letakkan nilai tempat bagi setiap nombor tadi. Jadi nak cari nilai nombor senang aja. Okay, nilai nombor. Kamu darabkan nilai tempat dengan nilai nombor yang setara ni. Darabkan macam tu. Lepas tu campur semua. Okay, kita tengok cikgu buat jalan kerja dia. 1 ni darab dengan 2 kuasa 4. Campur 1 darab 2 kuasa 3. Campur, ini sifar kan? Campur sifar darab 2 kuasa 2. Campur sifar darab 2 kuasa 1. Campur 1 darab 2 kuasa sifar. Okey tak tu? Okey. Boleh? Boleh. Cikgu darabkan darab nilai nombor dengan nilai tempat. Okey, darabkan nombor dengan nilai tempat. Jadi kita darab lah. 1 darab 2 kuasa 4 tadi nilai dia berapa? 2 kuasa 4 ni. 2 kuasa 4, 8, 16 kan? 16 campur dengan ini 9. berapa? 9. Ni. 2 kuasa 3 berapa? Tengok balik ni yang mula-mula tadi kan? Sekejap cikgu tunjukkan Cikgu tunjukkan yang ni. 2 kuasa 4, 16. Ni 2 kuasa 4, 16. Ini 2 kuasa 5, 32. 2 kuasa 3, 8. Macam tu. Okay, kita pergi balik sini. Okay, 2 kuasa 3, 8. 1 kali 1 darab 8, 8. Ni sifar. Campur sifar. Campur. Okay, 2 kuasa sifar apa? Apa nombor kuasa sifar? 1. 1 darab 1, 1. Jadi ni jawapan dia apa? 16 campur 8 campur 1. 25 asas 10. Nak sebut 25.
Kalau asas 10 kamu boleh cakap 25 sebab ada 10. Tapi kalau nak sebut 25 asas 10 pun tak salah. Okey, itu ialah cara kalau kita guna proses pengumpulan. Kalau kamu nak gunakan blok, okey. Tengok yang ada nilai ni cikgu, ni dia tak buat sebab apa? Sebab kalau sifar darab apa-apa nombor pun sifar lah kan. Jadi dia tak buatlah blok tu. Tak payah kita lukis blok. Memang tak ada pun blok tu pun. Okey. Dua kuasa sifar maknanya satu saja blok. Tapi sini ada satu. Jadi satu darab satu blok. Okey. Dua kuasa tiga ada 8 blok. Okey, 2 kuasa 3 maknanya 2 panjang, 2 lebar, 2 tinggi. Blok dia tu. Jadi ada 8 cube kecil dalam dia. Ada berapa 8 blok ni? Ada satu je. Pun darab. Okey. 2 kuasa 4 bermakna 2 kuasa 4 maksudnya apa konsep dia? 2 darab 2 darab 2 4 kali kan? 2 kuasa 2 darab 2 darab 2 darab 2 4 kali. Okay, yang ini ialah satu cube. Dia ada satu cube yang ni. Tapi bila darab 2 lagi, dia akan jadi 16 cube. Jadi ada berapa 16 cube ni? Ada satu. Jadi kamu campurlah 16 campur 8 campur 1. Jawapan dia juga 25 asas 10. 25 asas 10. Itu ada dua cara macam mana kita nak cari nilai nombor. Mana yang lagi senang? Kamu rasa mana lagi senang? Darab. Pengumpulan ke blok? Pengumpulan. Pengumpulan lah kan? Pengumpulan lagi senang lah. Blok ni jangan salah kira je. Jangan salah kira blok tu je. Okay? Satu lagi contoh. 1, 2, sifar, 2, 1. Ni asas berapa ni? Asas 3. Okey. Jadi bila kita nak cari nilai nombor, letakkan dulu nilai tempat. Ni 3 kuasa sifar, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3, 3 kuasa 4. Jadi bila nak cari nilai nombor, darablah. Tengok macam mana dia buat ni. Kita darabkan dengan nombor dengan nilai tempat dia. Macam ni. 1 darab 3 kuasa 4 campur 2 darab 3 kuasa 3 campur, yang ni cikgu tak nak kira lah sebab dia memang dah ni. Kalau kamu nak tulis juga 0 darab 3 kuasa 2 lah. Campur 2 darab 3 kuasa 1 campur 1 darab 3 kuasa sifar. Lepas tu buatlah kerja, dia punya jalan kerja ni. Dia punya nilai ni 3 kuasa 4 berapa? 81 81 darab 1, 81. 3 kuasa 3? Jadi dah kan? 27. 27 darab 2, 54. Ini habis. Lepas tu ni? Lagi cuba kamu kira berapa? Kira. Berapa tu? 6. Ni 2 darab 3, 6. 3 kuasa sifar. 3 kuasa sifar. Kuasa sifar? 1. 1 darab 1, 1. Bila campur semua, okey, kita dapat apa? 1, 4, 2 asas 10. Itu kalau guna pengumpulan. Kalau guna blok, macam tu juga. Tentukan dulu nilai tempat ni kan. Kita tahu nilai tempat. Jadi nilai digit dia kalau 3 kuasa sifar maknanya satu blok saja. Satu unit blok. Kalau 3 kuasa 1, kita ada 3 kuasa 1 ni. Ni ialah 3 kuasa 1. Tapi sekarang kita ada 2. Maknanya kita kena letak 3 kuasa 1 ni 2. 2 blok. 2 batang blok tu. Okey. Ini satu blok ni ialah 3 kuasa 3. Jadi sekarang ada 2 blok 3 kuasa 3. Jadi kamu darablah. Kira blok ni berapa. Okey. 3 kuasa 4 ialah 3 darab 3 darab 3 darab 3. 3 darab 3 darab 3 ialah satu blok. Satu blok ni. Satu blok yang ni macam ni. Satu blok. Tapi sekarang ada 3. Ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat. Dan dia ada satu blok 3 kuasa 4. Okey, jadi kamu kira berapa banyak blok dalam ni, darab 1, kira berapa banyak blok kat sini, campur berapa blok dekat sini, campur berapa blok dekat sini, jawapan blok tu ialah 142 unit blok. Okey. Sama juga macam tadi. Sekarang kita ada satu nombor asas 4. 3 sifar, 2, 1 asas 4. Untuk cari nilai nombor,
kita letakkan dulu nilai tempat. 4 kuasa sifar, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Jadi kalau nak cari nilai nombor, darabkan nombor dengan nilai tempat. 3 darab 4 kuasa 3, campur nombor ni darab dengan nilai tempat. Sifar darab 4 kuasa 2, campur 2 darab 4 kuasa 1, campur 1 darab 4 kuasa sifar. Okey. Ini sama dengan 192 campur sifar campur 8 campur 4 campur 1. Ini 1 darab 1. 1. Dan jawapan dia ialah 2 sifar 1 asas 10. Okay. Ini kalau guna kaedah ataupun proses pengumpulan. Baik, sekarang ni kalau kita gunakan blok. Okay, kalau kita gunakan blok. Ini nilai tempat. Nilai tempat sama macam tadi. Nilai tempat. Okay, 4 kuasa sifar ialah 1. Mana ada 1 unit blok kecil kat sini. 4 kuasa 1 ni ialah 4 kuasa 1. Sini 4 kuasa 1. Ada 4 blok. Sekarang ni ada 2. 2 kali 4 kuasa 1. Ada 2 baris blok. 4 kuasa 1. Ya, jadi kita kira nanti. Baik, ini tak ada blok. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 ialah 64 blok. Ya, 64, tapi kita ada 3 nombor ni, kita ada 3 blok. 64. Jadi kamu campurlah blok ni semua. Jumlahnya adalah 201 asas 10. Sekarang ni kita nak tentukan nilai nombor bagi yang berikut. Kita ada nombor 3, 4, sifar, asas 5. Dan bila nak cari nilai nombor, kita letakkan nilai digit 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Jadi bila kita nak cari nilai nombor, bagi 3, 4 sifar asas 5, kita darabkan nombor dengan nilai tempat. 3 darab 5 kuasa 2 tambah nombor darab dengan nilai tempat. 4 darab 5 kuasa 1 tambah nombor darab dengan nilai tempat. Sifar darab 5 kuasa sifar. Okay, kita akan dapat 5 kuasa 2, 25. 25 darab 3, 75. Okay, yang ni cikgu padam lah. Okay, padam. Baik. 75 campur, ini 20 campur dengan sifar. Okey, sifar darab dengan 1, sifar. Okay, jumlahnya ialah 95 asas 10. Okey, ini cara kita nak tukarkan nilai 3, 4 sifar asas 5 kepada nilai nombornya. Tengok yang B pula. 3, 4, 1 asas 7. Nak cari nilai nombor. Nak cari nilai nombor, kita letakkan dulu nilai digitnya. 7 kuasa sifar, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2. Baik, nilai nombor 3, 4, 1 asas 7 ialah, okay, darabkan nombor dengan nilai digitnya. 3 darab 7 kuasa 2 campur 4 darab 7 kuasa 1 campur 1 darab 7 kuasa sifar. Okey, ini kita selesaikan. 7 kuasa 2, 49. 49 darab 3, 147. Campur 4 darab 7, 28. Campur 1 darab 1, 1. Okey, ini sama dengan 176 asas 10. Sekarang kita ada nombor 1506 asas 8. Okey, nak tentukan nilai nombor, letakkan dulu nilai digit 8 kuasa sifar. Lepas tu, okey, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okey, nak cari nilai nombor 1506 asas 8, kita darabkan nombor dengan nilai tempat. 1 darab 8 kuasa 3 campur dengan 5 darab dengan 8 kuasa 2 campur dengan sifar darab 8 kuasa 1 campur dengan 6 darab 8 kuasa sifar ni. 6 darab 8 kuasa sifar. Okey, ini kita akan dapat 512 campur dengan 64. 64 darab 5, 320. Ni sifar. Okey, dah campur sifar.
Ni 6 darab 1, jawapan ni 6. Okay, kita akan dapat 838 asas 10. Ataupun nilai nombor bagi 1506 asas 8 ialah 838 asas 10. Ya. Baik, di sini kamu boleh menyemak jawapan kamu dengan menggunakan kalkulator. Ikut step ni, mula tekan ke kunci mod 2 kali sehingga mendapat paparan seperti ini. Okay. Lepas itu, kalau kamu dah dapat paparan macam ni, okay, tekan 3, pilih 3 ni base. Base maksudnya asas lah. Base ni, tekan 3. Lepas tekan 3, tekan okta. OCT. Okay, macam mana kamu nak cari dekat situ? Kamu tekan, kan ada tanda hijau tu kan, DEC, HEX, BIN dengan OCT. Okay, kamu pilih OCT. OCT tu maksudnya asas 8. Okay, kalau BIN itu ialah asas 2. Kalau HEX itu ialah asas 6. Dan satu lagi DEC itu ialah asas 10. Jadi kamu pilih asas 8 sebab kita sedang cerita tentang asas 8 sekarang ni. Baik, lepas tu kamu masukkan nombor 15 sifar 6. Masukkan 15 sifar 6. Tekan sama dengan dan kemudian terus tekan DEC dan kamu akan dapat jawapan 838 dipaparkan. Okay.